Okay guys, kita akan sambung untuk part last kali, part 4, which is systems of linear equations with 3 variables. So sekarang sebab 3 variables bermaksud kita nak tengok dia ada 3 unknown lah cakap x, y, z. So kalau x, y, z ni obviously kita ada 3x3 matrix. Okay, so sekarang daripada linear equation, macam mana kita nak transform dia ke dalam bentuk matrix. Okay, katalah kita ada 3 linear equation. Katalah dalam ni kita ada 2x minus y plus 3z equals to 4, x plus 2y minus z equals to 1, and 3x plus y minus 2z equals to 2. Okay, so sekarang kita ada 3 equation, betul? Okay, so sekarang macam mana kita nak tukar dia sebagai transform dalam matrix? Sekarang kita buat, sebab dia ada 3 linear equation, so 3x3 matrix. So kita akan ambil elemen 2, ini negatif 1 dan 3 ni berada pada row pertama, kolom 1, 2, 3. So ini 2, negatif 1 dan 3. Okay, seterusnya equation kedua pula, ini x ni adalah elemen dia adalah 1, 2 dan negatif 1. So dia berada pada row ke 2, dan seterusnya ini 3, 1 dan negatif 2 berada pada row ke 3. 3 adalah 1 dan negatif 2. Okay, apa pula dia punya x? X dia adalah x besar. X besar dia adalah unknown tadi, which is x, y, z. Dan b adalah dia punya jawapan dia, equation dia, orang kata y dia lah sebenarnya. So which is 4, 1 dan 2. Okay, so sebenarnya cara untuk kita tulis dalam bentuk matrix form adalah ax equals to b lah, kan? So kita kena tahu apa itu a, apa itu x dan b. Okay, macam mana kita nak solve? Solve ni maksudnya kita nak cari value bagi unknown tu lah, kan? Kita nak tahu apa itu x, y dan juga z. So sekarang kita ada nak solve ax equals to b ni ada 2 cara. Pertama, kita guna cara inverse matrix. Kedua, kita guna Gauss-Jordan elimination method, ataupun kita panggil GGEM. Okay, GGEM ni sebenarnya macam ERO tadilah. Okay, cuma kita tengok apa beza dia sikit je, tapi cara dia memang exactly sama. Okay, so kita tengok cara pertama dulu, cara guna inverse matrix. Katalah pertama soalan dia, example solve the system of linear equations. Ini, so kita ada 3 equation. Pertama, x plus 2y plus 7z equals to 1, x plus 3y equals to 2, minus y plus 8z equals to 3. Okay, so bila kita nak transfer dalam matrix notation, kita akan tengok ini berada row pertama, row kedua dan row ketiga. Okay, row pertama semua ada. Untuk x, y, z, so ada 1, 2 and 7 coefficient dia. Untuk second coefficient kalau perasan, coefficient bagi z tak ada, so dia kosong lah. So kita ada 1, 3 and 0. And then row ketiga kita ada x tak ada, so kosong untuk x, 0, minus 1, 8 and 8 lah. Okay, so ni adalah matrix form dia, A dia. So x dia adalah unknown x, y, z, dan b kita adalah ambil yang belakang, which is 1, 2, 3. Okay, so method pertama menggunakan inverse matrix. So kita nak inverse matrix, kita tahu asalnya adalah ax equals to b. So macam mana nak cari inverse? So bila nak cari inverse adalah kita tahu kalau kita darabkan A darab dengan A inverse. Okay, sini sebenarnya salah sikit. Di sini ini. Sebenarnya kita ada AX. So kalau A tadi kita darabkan dengan A inverse, kita akan dapat identity, betul? So akan dapat 1 lah kat sebelah tu. Identity darab dengan X dapat X lah, kan? So kalau belah kiri darabkan okey, alamak, betul dah tadi, sorry pula tersalah. So kalau asalnya dia adalah AX, so kita akan darabkan A inverse, cuba darab dengan A. Maknanya kan kita tahu A darab A inverse sama je dengan A inverse darab dengan A. Okey, so sama dengan identity, kan? So bila identity tu kan dia ibaratnya macam satu, kan? Satu darab anything dapatlah that thing juga. So identity darab X dapat juga X. So kalau belah kiri darab inverse, belah kanan pun kena darab inverse.
So ini pun belah kanan daripada B tadi dia dah jadi A inverse darab B. So kita tahu untuk mendapatkan X, which is this one, X, Y, Z, caranya adalah A inverse kena darab dengan B. Jadi cara dia adalah kita kena cari dulu A inverse, lepas tu barulah kita darabkan dengan B. Okey, cara nak cari A inverse kita dah tahu 1 over A determinant darabkan dengan adjoint A. Okey, so dalam kes ni kita kecilkan sikit untuk tengok matrix. Okey, so untuk cari A determinant of A, saya nak choose third row. Kenapa? Sebab dia ada elemen kosong kat situ. So kita dah jimat masa, tak perlu kira determinant for that one lah. Okay, so macam biasa kita akan tukar dia punya sign kat depan adalah positif, negatif dan positif. Jadi positif kosong dan determinant dia, which is tak perlu kira pun nanti. And then negatifkan bagi second equation, bagi second row, second column, and darabkan dengan elemen dia adalah negatif 1 darab determinant, and positifkan sebab dia adalah third column, darab dengan elemen 8 darab determinant. So we will get determinant dia adalah 1. Okay, so senanglah 1 bahagi 1 lah. So sekarang seterusnya kita kena cari adjoint A, which is C transpose, cofactor transpose. Dan you pun kiralah cofactor. Okay, macam saya cakap, buat je determinant, letak je sign kat depan, then you dapat cofactor matrix dia adalah this one, and then you transposekan dia, so you dapatlah adjoint A. So dapat adjoint A this one. So memandangkan tadi nak cari A inverse adalah 1 bahagi determinant darab dengan adjoint A. So memandangkan determinant kita adalah tadi adalah 1, so darab je dengan this adjoint A akan dapat elemen yang sama. Okay, so ini dah dapat A inverse. So macam mana nak cari X? Nak cari X adalah A inverse ni kena darabkan dengan B kita tadi. B kita adalah 1, 2, 3 tadi. So kalau perasan ini A inverse adalah 3/3 matrix, B adalah 3/1. So actually eventually you akan dapat jawapan you dalam bentuk 3/1 matrix. So you akan dapat bentuk ni lah macam B punya, sebab you akan dapat satu jawapan saja kan, sebab nak nilai bagi X, Y, Z. So bila you darabkan, you akan dapat negative 85, 29 and 4. So minus 85 itu sebenarnya adalah X, Y dia adalah 29 and Z dia adalah 4. So you dah dapat jawapan. Okay, so macam senang kan cari inverse. Tapi sebenarnya lagi senang cari GJAM. Tapi kalau you tak masih, cuma you tak boleh salah lah. Actually any calculation you tak boleh salah lah kan. So cuma kalau you kena master dulu cara ERO, then for me it's better for you to use GJAM. Bagi saya lagi senang guna cara tu lah. Alright, so GJAM adalah dia macam ERO juga. ERO tadi kita tahu kita akan tukar daripada AI menjadi IB kan. AI tadi A identity tukar jadi IB. So dalam GJAM pula, instead of AI kita ada AB. Okay, kita tulis AB. Daripada AB ni kita nak tukar menjadi IX. So maknanya bila A tadi kita akan ubah dia jadi identity. So kita tahu belah kanan nanti akan berubah juga kan. So bila A tu dah tukar jadi identity, B belah kanan yang berubah tadi dia sebenarnya menjadi X. Okay, so menggunakan cara yang sama. Okay, kita ada A, kita buat A/B. So ni kita punya matrix A tadi, kita slashkan dengan B kita adalah 1, 2, 3. So 1, 2, 3 macam biasa juga cara dia kita nak tukar identity. So memandangkan elemen pertama 1 dah ada, so kita akan ubah dia punya elemen dekat bawah diagonal tu, which is 1 tu kan. So how to change to 1 to change to 0. So nak tukar jadi kosong, kita buat operasi tambah ataupun tolak. So dalam kes ni saya buat row pertama tolak row kedua, pergi kepada row kedua, sebab yang nak ubah tu adalah row kedua. Kalau you tak nak guna tolak, you boleh guna tambah, ataupun you buat negative R1 plus R2 goes to R2. So sama juga. Okay, so you akan dapat this one dah jadi kosong. So dia punya elemen bagi row itu, semua elemen ni akan berubah juga. Jadi you ubahlah 3 tadi dah jadi apa,
Kalau kat sini saya buat row 1 tolak row 2 kan. Jadi 2 tolak 3 lah. 2 tolak 3 jadi negatif 1. 7 tolak 0 jadi 7. 1 tolak 2 jadi negatif 1. Tapi row pertama dan row ketiga remain unchanged. Sebab yang berubah hanyalah row kedua. Sebab kita buat pergi kepada row kedua. Okay, baik. Seterusnya kita punya target adalah kat bawah. Tapi dah bawah tu dah dapat kosong. So never mind. Seterusnya kita akan ubah next element bagi diagonal. So which is negative 1. So how to change negative 1 kepada 1? Darablah dengan negatif. So dapatlah positive 1 balik. So negatifkan R2 tu. So dapatlah pergi kepada R2. So dapat dah 1 dekat sini. Okay, seterusnya elemen bawah dia diagonal dia negatif 1. Macam mana nak ubah jadi kosong? So saya menggunakan elemen bagi row kedua. So row kedua kita ada 1, elemen bawah ada negatif 1. So you tambahkan je lah, you dapat kosong. So tambah dapatlah kosong kat sini. Dan elemen belakang dia tetap akan berubah. Okay, seterusnya kita perlu ubah this one. Tapi manakah dia dah 1, so seterusnya adalah 3 elemen ke atas ni. So it depends you nak ubah mana satu dulu. Kalau saya kat sini saya ubah 2 dulu kat sini kan, nak jadi kosong. Macam mana nak jadi kosong? Gunalah elemen row kedua tu. Sebab row kedua je yang ada elemen 1 dekat kolom kedua. So macam mana daripada ni, daripada 2 nak ubah jadi kosong? So mestilah kena tambah negatif 2, betul? So row kedua tu you kena darabkan dengan negatif 2. Tambah dengan row pertama, pergi kepada row pertama. So you akan dapat kosong. So macam biasa, elemen row pertama tadi yang pada kolom lain akan berubah juga. Tapi make sure bila you buat operasi tu, make sure kat sini tak berubah sebab kita tak nak ganggu yang kita dah ubah tadi. Okay, so seterusnya dah dapat kosong. Kita nak ubah 21 pula. Macam mana 21 nak jadi kosong? So ambil je elemen yang sini, senang. So kita darabkan dia dengan negatif 21 tambah 21, nanti akan dapat kosong juga. So dah dapat kosong. Last sekali kita nak ubah negatif 7. Macam mana negatif 7 nak ubah jadi kosong? Nak jadi kosong. So kita akan tengok elemen bawah dia. Sebab kita akan, bila kita nak ubah elemen pada kolom tersebut, kita akan tengok elemen pada kolom tu juga atas atau bawah dia. So kalau kita nak tukar benda jadi kosong, mestilah kita kena cari elemen yang ada nilai kan. Kalau kita ambil kosong, nak ubah apa kat dia tak jadi apa-apa kan. So kena ambil elemen yang ada nilai. So sekarang row yang ada nilai hanyalah row ketiga. So 1, macam mana nak ubah negatif 7 ni jadi kosong? So darabkanlah 1 ni dengan 7, tambahlah negatif 7, dapatlah kosong. So 7 R3 tambah dengan R2 pergi kepada R2. Jadi yang lain masih remain, yang berubah hanyalah row kedua. So dah dapat identity. So eventually nilai belakang ni berubah. So nilai belakang ni adalah X kita. So kita dah dapat X kita negatif 85, Y kita 29, Z kita 4. So sama juga dengan jawapan tadi. So mana lagi senang, it depend on you guys. So mana you selesa nak cari A inverse, kalau you selesa nak cari cofactor, adjoint matrix, so it depends. Tapi based on soalan jugalah. Kalau soalan suruh you guna inverse, gunalah inverse. Kalau soalan suruh guna IRO lah ataupun GJAM, nama dia GJAM. Okay, so you dah boleh buat checkpoint 4.5. Okay, you boleh try nombor 2C. Okay, ni saya cuba nombor 2C. So dia dah bagi this linear equation, nak cari inverse of matrix. So kita kena tukar dulu this one dalam bentuk AX equals to B. So ini saya tak buat, sorry, ini adalah soalan. Okay, lepas tu ini nombor 6 ni pun suruh cari inverse juga. Okay lah. So ini dah boleh buat checkpoint 4.5. Cuma dekat sini nak bagi tahu problems involving the use of metric equation. Dia maksudnya tadi kita dah tahu linear equation direct. Sekarang kalau dia suruh bagi problems, okay, dia sebenarnya bagi you macam satu statement masalah, you kena transfer dulu this masalah menjadi linear equation, barulah you boleh tukar dia dalam bentuk matrix dan solve soalan tu. Okay, so sekarang contoh
An animal breeder sells X cows and Y goats to a farmer at a price of RM30 and RM20 respectively for each of the animals. So sekarang ni kita ada animal breeder dia jual sebanyak X lembu dan Y kambing dengan harga 30 lah. 30 untuk lembu, 20 untuk harga Y kambing. Okay. So sekarang kalau breeder tu dibayar sebanyak RM660 untuk a total of 27 kambing dengan lembu. So form two linear equation in X and Y. So use matrices to solve X and Y. So sekarang kita ada dua maklumat lah sebab kita akan mendapat dua equation kan. So maklumat pertama dia jual tu dengan harga berapa, and then dia bagi tahu total 27 dia dapat harga 660. Jadi sebenarnya dekat sini kita tulis cows ni RM30 untuk X cows, RM20 untuk Y goods. Tapi kita tahu total yang dibayar adalah 660. Okay. So dan kita tahu juga total yang dijual tadi adalah 27. Jadi kita tak tahu nilai berapa kambing berapa lembu, tapi total dia adalah 27 ekor. Jadi yang kita ada dekat sini adalah pertama X tambah Y sama dengan 27. So ni adalah equation kita yang pertama. Equation kita yang kedua, tak kisahlah equation pertama atau kedua, it depends you lah. Kalau kat sini senang you nak nampak, pertama sekali adalah X tambah Y sama dengan 27 total dia. So ini adalah benda pertama. So benda kedua, sebab takut you tak nampak sangat so benda kedua adalah daripada RM30 yang dijual berapa banyak cow tu dengan RM20 dia jual berapa banyak goat, total dia dapat RM660. So jadi 30X tambah 20Y sama dengan 660. Tapi memandangkan ni jumlah yang sangat besar, jadi kosong ni kita boleh cancel out lah kan, 30. So kita ada dua equation, 3x plus 2y equals to 66 and x plus y equals to 27. Dan you boleh tukar dia dalam bentuk matrix. So you dapatlah ax equals to b form macam ni. Dan macam mana you nak cari inverse dia? So nak cari soft equation sama ada guna ERO tadi, GGEM, ataupun guna inverse matrix. Tapi memandangkan ni adalah 2 by 2 matrix, senang you guna inverse lah kan. So senang guna inverse. So you carilah determinant, lepas tu darabkan dengan inverse dia punya formula lah kat sini, 1 over determinant, darabkan, you interchange A dengan D dan tambahkan negatif bagi B dengan C, dan you dapatlah A inverse dia. So dah dapat A inverse, macam mana nak dapatkan X? Sama juga A inverse darab dengan B, dan you dapat 12 dengan 5. So therefore X tu, cow tu adalah 12 ekor, kambing tu adalah 15 ekor, which is 1. Okay, so ni adalah contoh bagi 2 by 2. So lepas ni tengoklah contoh masalah untuk 3 by 3 matrix. So you boleh cuba checkpoint 4.6. Okay, so itu sahaja untuk chapter ni. So secara overallnya kita dah belajar apa itu matrix, dan kita dah tengok apa itu pada matrix kan. So daripada matrices kita dah tengok operation dia, lepas tu kita dah tengok operation tambah, tolak, darab kan. Okay, so kita tahu tambah dengan tolak saiz dia mesti sama. Untuk darab kita kena tengok kolom bagi matrik pertama dengan row bagi matrik kedua tu yang kita nak darab. Lepas tu kita tengok determinant. Determinant pun kita dah tengok untuk 2 by 2 matrix dengan 3 by 3. Untuk 2 by 2 senang je, AD minus BC. Tapi untuk 3 by 3 kita kena tahu apa itu minor dan cofactor dulu. Minor and cofactor. So nak cari determinant untuk this one, pilih salah satu row sahaja dan darabkan dengan elemen tu, darab dengan cofactor. Okay, tambahkan semua dia lah. Okay, so tu determinant. Seterusnya kita tengok inverse. Inverse matrix pun sama, ada dua. Untuk 2 by 2 dengan 3 by 3. Untuk 2 by 2 1 over determinant darab dengan interchange yang dalam
Tapi untuk inverse bagi 3x3 matrix, cara dia adalah kita kena kira dia punya adjoint. 1 bahagi A inverse darab dengan adjoint A. Adjoint ni adalah cofactor matrix yang kita transposkan. Ini adalah cofactor matrix yang kita transposkan. And last sekali kita belajar juga cara ERO. ERO ni kita nak kira inverse lah. Okey, salah. Dia bukan duduk kat sini. Sorry. Dia patutnya duduk kat sini. Untuk inverse bagi this one, ada dua cara. Sama ada adjoint atau guna elementary row operation. Okey, elementary row operation ni kita nak ubah daripada daripada A dengan identity ubah menjadi identity dan B. Okay, so B tu adalah inverse matrix kita. So kalau kita nak ubah elemen satu sahaja.